Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nakib bin Hasri dengan nombor matrik S58172 dari kos Sarjana Muda Pengurusan Pengajian Polisi daripada Fakulti Perniagaan Ekonomi dan Pembangunan Sosial tahun 2020-2021. Saya akan membentangkan tentang pembuatan baja kompos dan manfaat tanaman herba bagi subjek aspirasi alam dan warisan laut MPU 3312. Pembuatan baja kompos mempunyai beberapa fasa, iaitu antaranya ialah pemeraman menggunakan biokatalis atau gula merah selama 7 hari. Yang kedua, fasa pematangan di mana hasil fermentasi digaul dengan tanah seperti tanah merah atau tanah hitam selama 14 hari. Pencampuran menggunakan pasir laut atau pasir sungai adalah tidak dibenarkan kerana kurangnya organik matter dalam tanah tersebut. Untuk proses pematangan yang lebih baik, kita boleh menggunakan habuk kayu atau sekam padi bakar untuk dicampurkan sekali. Yang ketiga ialah menanam tanaman menggunakan tanah kompos yang telah matang. Langkah-langkah untuk menghasilkan baja kompos daripada sisa makanan. Yang pertama ialah penyediaan bin kompos. Bin kompos ini mempunyai 3 bahagian, iaitu bahagian pertama adalah ruang fermentasi yang mempunyai beberapa lubang kecil di bahagian bawah. Bahagian kedua adalah ruang mengumpul cecair dan yang ketiga adalah bahagian penutup. Ketiga-tiga bahagian ini akan membentuk bin kompos. Yang kedua, penyediaan sisa makanan ialah sisa-sisa makanan yang tidak rosak, berulat atau berkulat. Selain itu, sisa buah, sayur, nasi, pasta, mi dan kulit telur boleh digunakan. Tetapi sisa ayam, ikan dan yang berkuah tidak boleh digunakan untuk membuat baja kompos. Sisa-sisa makanan tadi haruslah dipotong kecil untuk proses fermentasi yang optimal. Proses fermentasi merupakan proses sisa makanan dan biokatalis dimasukkan ke dalam ruang fermentasi. Sisa makanan mesti dipadatkan untuk menghilangkan ruang udara. Fermentasi optimal akan berlaku secara aerobik. Tutup bahagian 1 dengan menggunakan penutup di bahagian 3. Selepas itu barulah bahagian 1 disambungkan kepada bahagian 2 di mana lubang-lubang tadi berada di bawah. Proses fermentasi akan menghasilkan cecair secara lengkap selama 7 hari. Proses pematangan mempunyai 4 bahagian. Lapisan pertama adalah 1 per medium pematangan, kemudian 1/3 hasil proses fermentasi, kemudian dilapiskan semula dengan tanah sehingga selesai, kemudian ditutup dan dibiarkan selama 14 hari. Selepas 14 hari barulah melalui proses penanaman tanaman herba iaitu kunyit dengan menggunakan kompos. Tanaman kunyit memberikan banyak kandungan yang bermanfaat bagi tubuh manusia, iaitu yang pertama meningkatkan daya tahan tubuh, kedua mengubati radang, ketiga mengurangkan rasa mual, keempat mengatasi masalah kembung parut, 5 dapat merawat Alzheimer, keenam dapat mencegah kanser dan yang terakhir dapat mengurangkan risiko penyakit jantung. Dan itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.